Jadi titik minimum tadi. Right. So fungsi ni mempunyai nilai minimum. Ya, pertama jika ialah positif. Okey, yang kedua, fungsi kualiti f mempunyai nilai minimum apabila x tambah p sama dengan kosong. Ya, kita tengok nanti nilai x tambah p ni sama dengan kosong. Kita akan lihat apa titik minimum dia. So nanti nilai minimum dia adalah q. Dan bila kat sini kosong, okay, so q kosong lah. So, q tu akan ada nilai. Maksud kita jadikan kat sini kosong, so q akan ada nilai. Dan nilai q itu merupakan nilai minimum. Okey, yang keempat minimum ialah negatif p. Okey. Okay, next, titik maksimum pula. Dia sama je, cuma beza dia kalau titik maksimum, dia punya nilai maksimum jika A ialah negatif. Ya. Kalau dia positif kan, maknanya A lebih besar daripada kosong. Tapi negatif maknanya negatif 1, maknanya kurang daripada kosong. Negatif 2 dan seterusnya. So, titik itu akan mempunyai nilai maksimum. Ya. Jadi fungsi kualiti mempunyai nilai maksimum apabila x tambah p sama dengan kosong dan nilai maksimum dia ialah q. Kalau sini tadi q juga kan. Tapi bila itu dengan syarat A dia lah, kita akan tengok A dia. Kalau ni A negatif, so kita tahu oh ni maksimum. So titik maksimum dia negatif. Itu je. Cara dia kita tengok kepada A-nya. Okey, kita tengok contoh. Tengok contoh kan. So kita tengok sini. Cari titik maksimum atau titik minimum bagi setiap persamaan kuadratik yang berikut. Dan kita tak tahu actually kalau diberi dalam bentuk fungsi ni, kita tak tahu minimum ke, maksimum ke, betul tak? So kita kena buatlah dulu ya. Kita selesaikan dulu persamaan tersebut. Okay. Contohnya macam ini, fx diberi sama dengan x 3 kuasa 2 tambah 7. Tengok yang ni ya. Fx dengan x tolak 3 kuasa 2 dengan tambah 7. Okey, kat sini kita tengok A apa? Nilai A. Ada nampak tak A dia? Respon. A dia nampak ke tak? Tak nampak A nampak. Kalau tak nampak A, maknanya A itu satu. Tak tu A. So perkali tu kita jangan tulis macam tulis X sahaja kan. X tu sebenarnya perkali dia ada. Itu satu. Tapi kita tak tulis satu X pun. Macam kalau kata perkali lain macam Z. Z tambah apa kan. Sebenarnya Z tu perkali dia ialah satu. Tapi kita tak tulis satu Z. No. Kita tak tulis. Mesti tak macam ni. Sebenarnya perkali dia ialah satu. Tengok ni. Kita tengok berbagai jenis dia. Okay, so di sini kita akan dapati bahawa bentuk dia dah mendapat bentuk yang kita nak dalam atas tadi. Iaitu bentuk dia mesti dalam bentuk macam ni. Maksudnya A dengan X tambah P kuasa tambah ni bentuk penyempurnaan dulu. Jadi dia dapati dalam soalan tu dia dah bagi dalam bentuk tu. So maknanya A1 okay, kita dah negatif 3 ni P 3 and then Q ialah 7. Sebab nombor Q ni kat belakang ni 7. So kita dapati bahawa A lebih besar dari kosong. Jadi fungsi kuadratik ini akan mempunyai titik minimum. Okay. Dan titik minimum ialah negatif Q kan tadi dalam penyataan ni. So ialah negatif 3 kan. Bila negatif 3, so it becomes positif lah. 3 je lah, positif 3 dan Q ialah 7. Ni dia titik minimum. Kita dah tahu dah, boleh cari. Kalau kita bentukkan persamaan jadi macam ni, dia dah bagi siap-siap. Kalau tak, kita kena bentukkan dia jadi macam ni. Bentuk X kuasa 2 Q. Buat bentuk macam ni. Jadi kita dah tahu maknanya titik minimum dia 3, 7. Okay, kalau titik ni kita ada bracket kita letak dalam. Yang senang lah. Boleh ya? A ni.
Okay, kita pergi kepada soalan kedua ya. Soalan kedua, fx sama dengan negatif 5, negatif 3 darab dengan x tambah 15 kuasa 2. Okey, kalau kita tengok kat sini, bentuk yang diberi ini bentuk yang bukan bentuk pada yang sepatutnya kan. Jadi awak boleh susun balik. Susun balik. Sekejap ya. Susun balik maknanya dia jadi macam mana? Dia akan jadi f sama dengan tengok situ dulu. F sama balik, so negatif 3 dalam kurungan x salah. X tambah 15 kuasa 2. Sebenarnya negatif 5 tu duduk kat belakang. Macam tu. Nampak tak? Nampak dia bentuk macam tu sebenarnya. Bila dah bentuk ni, ini kita nak sebenarnya. Jadi kita dah tahu ini adalah A. A adalah negatif. Lepas tu P kita berapa? Ni P. X tambah P kan? Dia X tambah P. So P ialah 12 dan Q ialah negatif 5 kat belakang ni. Okay, so since kita tengok A itu negatif 3, bermakna A itu kurang daripada kosong. Kurang daripada kosong, fungsi kuadrat itu adalah fungsi yang ini level titik kosong ke minimum. Kan? Ada kan? Ada dekat. Mempunyai titik apa? Kalau A kurang daripada kosong? Titik maksimum. Mempunyai titik? Titik maksimum ke minimum? Maksimum. Maksimum. Okey, good. Maksimum. Ya, titik itu mempunyai maksimum. Okey, apakah titik maksimum dia? Kita boleh tentukan dah. Titik maksimum dia apa? Baik dia? Dalam kurungan? Apa tadi cikgu cakap? Dia punya titik maksimum ialah negatif PQ. Negatif PQ. Negatif P. Negatif 15 so, kan? sekarang, ya betul. Negatif 15. So ni ialah? Negatif 5. 5. Dah kita dapat jawapan. Ini soalan yang selalu sangat tanya. Memang kalau tajuk fungsi kuadratik ni lah soalan yang famous. Keluar. Okay, boleh. Ini kalau dibagi macam ni. Ini dah siap-siap sebenarnya. Asal dia. Sebenarnya kalau ikutkan, awak kena dibagi satu persamaan. Awak kena bentukkan jadi bentuk macam ini, baru kita tahu maksimum ke minimum. Tu soalan panjang dia macam tu sebenarnya. Soalan pendek dah sebenarnya ni. Okay, sekejap So saya nak panjangnya macam mana. Soalan pendek tak mencabar kan. Math dia kena mencabar. Betul tak? Juga. Dia memang math ni kalau soalan pendek ni tak, dia macam tak mencabar lah. Dia mesti apa? Soalan yang mencabar. Okay. Kita tengok soalan yang mencabar. Contoh ada kat sini. Okay, bagaimana jika nak menentukan titik minimum bagi fx sama dengan x 24 x.
Okey, so maknanya sebenarnya soalan dia akan bagi bentuk macam ni lah. Kan? Bentuk biasa macam ni je. So awak kena jadikan dia kaedah, okey macam ni soalan dia, penyelesaian dia maknanya buat kaedah penyempurnaan kuasa dua. Kalau persamaan tadi dia memang kosong tapi dia tak ada kan. Jadi awak tengok X sama dengan 1. Ni memang dia punya A dia 1 A dia memang 1 so tak perlu, tak apa kat luar ni. And dalam kuasa guna X kuasa 2 A dia tambah 4X. Okay, so B dia ialah positif X. B dia B dia ialah positif. Jadi kat sini okay, kat sini dia kena 1 tambah 1 tolak So sini dia buat tolak dulu. Actually boleh je nak tambah dulu pun. Tapi kenapa negatif 4 ni? Dia rasa salah lah. Patutnya dia bukannya negatif 4. Okay. B ialah 4 per 2 kuasa 2. Cuma yang negatif je. Tolak 5, tolak 5 sama dengan ni lah. Satu kita tambah, satu kita tolak. Itu saja. Jadi kita tambah B per 2 tolak B per 2. Okay. Lepas tu kita tengok mana yang dalam kurungan ni. X kedua dengan tolak 4. Dia tolak 4 kita. Kita sebenarnya 4 per 2 ialah negatif positif 2. 2 per 2. 4 ni bahagi dengan 2. Dia punya positif. 4 bagi 2 apa? 4 bagi dia 2 lah kan. 2 per 2. Jadi ni X tolak 2. Ini pun salah ni. X tolak 2. 2. Bukan X tolak 4 tanda ni. X tolak 2. Okey, lepas tu kat sini dia selesaikan negatif 5 tambah 2. Negatif 5 tambah 2 ialah negatif 5 tambah 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 4. Jadi kita dapat negatif 1. Ni betul. Negatif 1. Jadi X tolak. Sepatutnya X tambah 2 kuasa 2. Kat sini pun X tambah 2 X tambah 2 kuasa 2 tolak 1. Satu betul. Jadi disebabkan A ke 1 kan. A lebih besar ke kosong jadi dia adalah titik minimum. Kita kena sebut dia tu. Dalam soal ni dia kena tentukan titik minimum kan. Jadi kita kata sebab apa dia titik minimum? Sebab A lebih besar daripada kosong. Okay, jadi tengok balik rumus tadi. Okay. Negatif PQ kan dia titik. So P kita ialah 2, sepatutnya 2. Maksudnya negatif 2. Negatif minimum negatif. Negatif pula betul lah negatif 2 sebab kita positif. Macam ni salah juga ni. Maksudnya kalau dia jawapan negatif 4, lepas ni positif ni. Nampak salah. Ni dia dapat ni. Okay, so kita jawapan ni sepatutnya ialah 2 negatif 1. Itu jawapan kita. Dia dah sebut lah. Kalau soalan ni boleh tepu. Ada 2 negatif 1 lah jawapan dia. Dia jadi negatif 1 pula. Jadi positif pula ada. Sepatutnya 2 negatif 1. Itu jawapan. Okay. Okay. Mana lagi? Okay. Ini soalan daripada orang yang tanya. Okay. Soalan lain, sekejap. Tadi titik baca memang. Okay, cari titik maksimum atau titik minimum. Bagi satu kursi kuadratik dengan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Kita tengok soalan lain ya. Dah share dah tengok. Dah, okey. Contoh. Dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2, nyatakan nilai maksimum atau nilai minimum bagi setiap kursi kuadratik berikut. Kemudian cari titik maksimum atau titik minimum dan nyatakan paksi simetri yang pakai. Paksi ini dia dulu. Okey, ini kalau soalan SPM lengkap memang dia nak lah. Paksi simetri tu kita tengok yang titik minimum dengan titik maksimum sahaja dulu. Okey, contohnya X sama dengan X plus 2 tambah 6X tambah 7. Ini dia soalan dia.
Kita ambil Israel dulu. Boleh nampak tak dengan ni? Kecil sikit tulisan dia. Jadi fx dengan A x kuasa 2 tambah x tambah 7. Okey, dan kat sini sama dengan kuasa 2 tambah x tambah. Okey, sekarang B kita ialah 6. Okey, bila B 6, 6 bahagi 2 ialah 3. Ni. Jadi tambah 3. Sorry lah, kecil sikit. Okey, tambah 3 kuasa 2. Okey, satu kita tambah, satu tolak. Kita tolak 3 kuasa 2. Tambah dia. Okey, so yang ini kita masuk dalam kurungan X dengan 3. Duduk dalam kurungan. Okey, negatif 3 kuasa 2 ialah negatif 9 tambah 7. Jadi X sama kuasa 2. Ini. Okey, so kat sini since A sama dengan 1, itu lebih besar daripada kosong. Titik minimum. Minimum. Ni lah cikgu tunjuk. Titik minimum tu bentuk dia macam ni. Ya. Macam senyum. Ya. Kita senyum. Kalau titik maksimum, kita balik lah. Masuk. Okey. So, minimum ialah negatif 2. Dan apabila X sama dengan 3, ni kat sini lah dalam ni. Kita sama dengan kosong, so X sama dengan negatif 3. Simetri dia. Tapi titik minimum ialah kita ambil ni kan, P, negatif P kan. Titik kita ialah 3, so titik minimum 3 negatif 2. Kita ambil tak payah negatif. Kan? Atau si kat sini tak ada negatif ni. Jawapan yang sebenarnya correction nampak ada negatif 3, negatif 2. Okey. Boleh tak? Itu soalan tak? Ini soalan yang keluar kalau dalam Excel macam ni lah. Awak kena cari titik minimum, titik maksimum ni. Tunjuk satu-satu macam ni. Okey? Okey. Cikgu. Ya. Saya tak berapa faham. Boleh Tidak. tak cikgu buat ni balik? Okey. Buat balik. Okey. Kalau hari ni, itu sebab saya kata penyempurnaan kuasa 2 tu awak kena mantapkan. Bila awak dah mantapkan penyempurnaan kuasa 2, jadi memang tak ada masalah kalau bila awak buat macam ni. Untuk cari titik minimum. Saya buat balik sama dengan, sebab ini adalah fungsi. Fungsi dia tidak ada sama dengan kosong wujud dia. So dia terus fx saja ya. Tambah 6x tambah 7. Okey. Right. Lepas tu kita tahu kat sini A dia dah 1. A tu B dia 6, C dia sama dengan 7. Okey, lepas tu kita kena kita next step. Next step dia kita tambah atau tolak. Itu punya kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua kita mesti tambah dan tolak apa? Tambah dan tolak apa? Iaitu B/2 kuasa. B/2 kuasa 2 di dalam persamaan ini. Maknanya kena seimbang lah. Kalau satu tambah, benda yang so maknanya B ialah 6. Kita buat kat tempat lain sini kan. 6/2 ialah 3, betul tak? 6/2 ialah 3. So nanti kita tambah 3 kuasa 2 lah. 3 kuasa 2. Okay, soalannya F sama dengan X kuasa 2
tambah 6X tambah 1 kita tambah 3 kuasa 2. Satu lagi kita tolak. Tolak 3 kuasa 2. Sebenarnya dah tambah 7. Nampak tak? Itu cara dia. Sebenarnya bila ditambah tolak ni benda ni dapat balik yang sama kat atas. Ya. Cuma sekarang ni kita jadikan dia penyempurnaan, bentuk penyempurnaan kuasa 2. Okay, jadi sama dengan ibu cakap dekat sini, awak tengok ni ada kuasa 2 yang ni, yang dekat ni. Yang ini kuasa 2 dan yang ni. Kan? Jadi kita kurungkan keduanya. X tambah 3 kuasa 2. Lepas tu, okey, 6X sebenarnya dah ada dalam ni. Dah ada dalam ni sebenarnya. Kalau kita kembang, okey, saya tunjuk kat tempat kat bawah ni. Yang inilah kita nak tunjuk cara kerja. Mana pergi 6X? Mesti ada orang yang tanya, ni 6X mana cikgu? Okey, sebenarnya kalau kita kembangkan balik, X tambah 3 kuasa 2 sama dengan X ni kuasa 2. Kan? Ni kan cikgu dah tunjukkan kena nak kembangkan kita cepat. Kita 2 darab X darab 3. Kita dapat X. 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 9. 3 kuasa 2 lah. Nampak tak ada 6X kat sini? Nampak tak? Itu dia. 6X tu dah masuk dalam tu. Dah masuk dalam sini. Okey. Kita selesaikan yang kat nak tolak 3 kuasa 2 ialah tolak 9 tambah 7. Jadi sama dengan kita tulis balik X tambah 3 kuasa 2 tolak 9 tambah 7 tolak 2. Jadi kat sini kita dah buat dalam bentuk penyempurnaan kuasa 2. Kita buat dalam bentuk dia macam tu. Dia dah bentuk macam ni senanglah. Kita dah tahu A dia 1 kan. Dia kita tuliskan kat depan ni. So dapat tahu bahawa A dia 1. Bila 1 ni dia lebih besar daripada kosong. Bila lebih besar daripada kosong, maknanya fungsi kuadrat ini adalah maksimal minimum. Jika A positif. Tak ada orang respon. Maksimal ke minimum? Minimum. Saya tanya awak ni. Ya, minimum. Minimum. Awak ni tengah live. So, minimum. Tunggu dulu. Live dah tunggu lepas kelas ni. Sekejap lagi pun dia dah minum. Dia makan. Minimum. Jadi minimum. So, kalau minimum ni smile. Bentuk macam ni. Maknanya minimum tu titik dia duduk kat bawah. Kita nak cari ni lah titik dia. Titik minimum. Itu sebenarnya. Okey. So, daripada ni tadi, maknanya, mengandungkan pula, nampak. Okey, so mana titik minimum. Bila titik minimum, apa titik minimum dia? Titik minimum dia ialah sama dengan, dia negatif kan, ni P3 kan. So, negatif 3, Q ialah negatif 2. Negatif 3, negatif 2. Okay, sebenarnya tadi dalam soalan tu dia tanya apa paksih simetri kan. Paksih simetri itu sebab kalau dalam fungsi kuadrat ni, graf dia macam ni. Memang graf dia macam ni. Fungsi kuadratik sebab X square, X kuasa 2. So, paksih simetri membahagi, awak ingat Pak. Sepatutnya membahagi. Ya. Tiga tu macam mana boleh jadi negatif? Tiga tu macam mana boleh jadi negatif? Kan tadi, masa penerangan saya tadi, kalau untuk cari titik minimum, dia mesti negatif dengan Q. Negatif PQ. So, P kita ni. Positif 3. Jadi kita letak dia lah. Negatif 3. Kalau kat sini negatif, kat sini jadi positif. Titik minimum tu. Sebab dia negatif, betul pun negatif jadi positif. Baik.
Q tu kita terus ambil je lah nilai kat atas ni. Q yang belakang ni. Okey, Pak Si baik pada Pak Si tadi soalan. Fungsi bentuk graf memang macam ni Macam ni, ni yang kita cari titik ni. Ni dah titik dia. Negatif 2. Pak Si simetrik ini, dia nak cari ni. Pak Si ni berapa dia nilai Pak Si dia. Pak Si simetrik itu membahagi kedua-dua belah sama. Dia bahagi kan, kedua belah ni sama besar. Jadi, kalau untuk Pak Si yang ini, kita ambil dari dalam ni. Dalam hubungan X tambah 3. Okay. X tambah 3, lepas kita sama dengan kosong. Berlalang kan, saya terus saja cari Pak Si simetrik. X sama 3 sama kosong. Kita ambil yang dalam ni. Jadi, Pak Si simetrik kita X sama dengan tambah 3 pindah sana, negatif 3. Inilah Pak Si simetrik dia. Bagi persamaan tadi. Okey, boleh ni. Yang senang macam okey tak? Ini senang tak? Bukan susah. Sebab dia direct. Dia kata A dia satu. Itu yang dia. Okey. Ini titik minimum. Okey, kita tengok sebelah titik maksimum pula. Okey, kita ambil soalan. Dia ialah si 5 Fx sama dengan 5 tolak 2x tolak x kuasa 2. Beri fungsi kuadratik 5 tolak 2x tolak x kuasa 2. Nampak? Dah. Okey, nak cepat. Susun balik. Dia mesti X kuasa 2 depan kan. So, negatif X kuasa 2 tolak 2X tambah 5. Okey. Kakak tu boleh ikut. Hello, boleh ikut tak? Boleh. Boleh Alright. Okey, susun macam tu. Okey, lepas tu kita kena telah negatif tu kat luar Negatif dekat luar, dalam kurungan dalam ni tinggal dia tinggalnya. Tinggal ni tinggal X kuasa 2. So yang kat sini negatif kan. Negatif dah ada kat luar negatif. So ni kat dalam dia positif lah. 2X tambah 5. 5 dia terasing. Macam tu. Okey, kita tengok yang kat dalam. Maknanya dalam apa? Dalam kurungan tu. Okey, B kita ialah 2 B kita ialah 2. So 2 bahagi 2 berapa? 1. Sebab nanti kita nak tambahkan second step dia. Kita mesti tambah B per 2. Kuasa 2. So sama dengan negatif dalam kurungan. Maknanya X kuasa 2 tambah 2X tambah 1 kuasa 2. Sebab B per 2 B kita ialah 2. So 2 ialah 1. Jadi tambah 1 kuasa 2. Okay. Tambah 1 kuasa 2. Lagi 1 kita tolak 1 kuasa 2. Okay. Ini duduk dalam ni. Tambah 5. 5 tu kat luar. Okay, sama juga. Ini percuma dua. Kita selesaikan je. Negatif. Cikgu kata mana ni kan? X tambah 1 kuasa 2 turunkan. Okay. X tambah 1. Okay. Ni tambah 5. Okay then. Lepas kita boleh hilangkan yang ada ni, apa nama? Ada apa? Lagi satu luar. Nanti negatif ini jadi negatif X tambah 1 kuasa 2. Negatif ini dah dengan negatif 1 jadi 1. Itu cukup lah. Di sini hanya dalam kurungan itu sahaja. So, tambah 5 ni kat luar.
Inilah memang kena, itu sebab saya kata dalam MX ni dia kena teliti. Kalau silap sikit kat sini dah, tambah tolak tu dah salah dah. Okey. Lepas ni boleh selesaikan lah. Negatif X tambah 1 kuasa 2 tambah 6. Okey, ni dah bentuk yang kita nak, bentuk komponen kuasa 2. Okey, bila dapat bentuk ni, so kita dapat A length tu. Sebab kan, kita satu. Dia left, less than 0, kurang dari kosong. Okey, bila kurang dari kosong, kita dapat titik maksimum. Maksimum, titik dia macam ni. Ni, masam. Kan, kalau awak nangis ke, bibir awak jadi macam ni. Maksimum titik duduk kat atas ni lah titik ni. Tu titik dia kat situ. Kita nak cari titik dia. Titik dia ialah bila ada P dia 1 kan. So titik maksimum dia ialah sama dengan P 1 P negatif 1. Dia negatif lah. And then dia punya lagi 1, 6. So titik itu sebenarnya berada kat sini lah, puncak ni. Negatif 1, 6. Lepas tu kita nak cari paksi simetri dia. Ni paksi kan, paksi simetri dia mana ni yang potong tengah kat tengah. Simetri dia pun nak ambil yang X tambah 1 tu. Bila X tambah 1 sama dengan kosong. Jadi paksi simetri dia pindahlah sebab X sama dengan negatif 1. Ni lah paksi simetri dia. Dah selesai. So kalau soalan macam ni, ini kalau kertas 1 macam 3 markah. Maknanya 3 markah sama dengan 1, 2, 3. 3 markah. Boleh tak? Jadi ingat kalau titik minimum macam ni, minimum A ialah bila A lebih besar daripada kosong. Kalau A kurang daripada kosong, titik maksimum macam titik kat sini. Ini titik kat bawah. Nampak tak tu? Okey, nanti cikgu akan bagi latihan bahagian ni. Dia sebenarnya ada lagi satu. Kita diberi A tu bukan 1. Macam ni 1 tu kan? Bila A tu bukan 1 macam 2 ke 3 ke, yang itu kena pun. Bukan bahagi kita bukan bahagi dapatkan dia satu. Dia cuma letakkan dia kat luar macam ni tadi. Awak letakkan kat luar. Itu kan belum tunjuk lagi ni. Okey tak? Dia pun dia satu dah minit. Kita nak pun dah lebih untuk ni. Nanti kita tengok pasal yang lain lah. Dan tu lah. Sebab kita minggu ni saja tau. Minggu ni saja kita ada kelas. Minggu depan kita dah cuti. Dan lepas tu bulan kita tak banyak. Dia cadangan dia kita tambah dengan 5 akan datang susah. Tapi kita tak pasti di mana kan. Dengan keadaan COVID yang tingkat ni. Tak pasti lagi macam mana. Tapi kalau ikut cadangan daripada KPM, 4 dengan 5 akan datang. Yang lain tu mungkin duduk kat rumah. Okey, itu saja untuk ni. Kita pasal awal. Jadi kalau ada orang pertanyaan boleh tanya di grup WhatsApp kita. But wait cikgu nak sekejap. Sebab sekejap cikgu nak ambil kedatangan awak.